Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit Pengaksaan Agama Negeri Melaka menerima aduan daripada orang awam mengenai perbuatan maksiat di sebuah hotel murah di Bandar Melaka. Dalam serbuan yang dibuat, pihak Pengaksaan Agama menemui seorang wanita yang mendakwa dirinya sebilik dengan lelaki yang diperkenalkan sebagai sepupunya. Pihak Pengaksaan Agama mengambil masa kira-kira 30 minit untuk membuka pintu berkenaan. Pintu telah dibuka oleh seorang lelaki yang hanya memakai kemeja T dan bertuala, manakala pasangannya pula sedang bersembunyi di dalam bilik air. Hasil soal siasat mendapati lelaki itu dipercayai telah berkahwin dan berasal daripada Sungai Pedong, Betani Kedah dan bekerja di Bandar Melaka, manakala pasangannya pula berasal dari negeri Selangor dan datang menziarahi saudaranya yang sakit di Melaka. Wanita itu mendakwa mereka bukan berdua-duaan kerana dia turut membawa bersama bayi lelakinya yang berusia 6 bulan. Mereka mendakwa mereka berada di hotel tersebut kerana hari sudah lewat malam dan bayinya kurang sihat dan perlu berehat. Wanita itu juga menyatakan bahawa dirinya dalam proses perceraian bersama suaminya. Pasukan penyiasat Penguatkuasaan Agama Melaka yang terlibat untuk kes ini terdiri daripada Ketua Operasi, Pembantu Ketua Operasi, Pegawai Penyiasat dan Pegawai Jurugambar. Objektif utama penyiasatan adalah bertujuan untuk mencegah kesalahan jenayah, mengumpul bahan bukti, menjaga kemaslahatan agama, menghantar dan mendokumentasikan bukti fizikal yang terdapat pada tempat kejadian. Peruntukan kesalahan menurut undang-undang. Menurut Seksyen 52 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Melaka 1991 telah memperuntukkan berkenaan dengan percubaan persetubuhan haram. Mana-mana orang yang melakukan perbuatan percubaan persetubuhan haram adalah merupakan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan kesalahan tersebut boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, kesalahan yang telah dilakukan oleh UIDS 1 dan UIDS 2 adalah diperuntukkan di bawah seksyen tersebut di atas kesalahan percubaan persetubuhan haram. Elemen kesalahan yang didapati adalah berdasarkan bukti yang dijumpai sekitar tempat mereka berduaan, iaitu lelaki dan perempuan bukan mahram berdua-duaan di dalam satu bilik, kondom yang dijumpai di dalam beg OIDS 2 dan pakaian seksi yang dibeli semasa mereka berada di sebuah pusat membeli belah berdekatan. Sekiranya disabitkan kesalahan, maka OIDS 1 dan OIDS 2 boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, kes ini boleh dibicarakan di bawah pilihan kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Takis pada 19 Ogos 2021 pada hari Khamis, jam 5 petang, pengadu iaitu Muhammad Tashrik bin Karim sedang dalam perjalanan untuk mengambil anaknya di rumah isterinya. Pengadu terdampak isterinya iaitu Siti Karina binti Abdul Karim membawa bersama anaknya yang masih kecil menaiki kereta Myvi bernombor plet WJM4625 dengan lelaki lain yang berada di hadapan pagar rumah, lalu mengekor mereka sehingga ke Melaka lewat jam 6.30 petang. Beliau bertindak sedemikian kerana mempunyai syak wasangka yang kuat terhadap isterinya. Ini kerana lelaki yang menemani isterinya itu adalah lelaki yang tidak dikenali. Serta kebelakangan ini, isterinya itu sering bertingkah laku pelik. Malahan pula, sebelum berlakunya proses perceraian, pengadu sering melihat isterinya sentiasa berkepit dengan telefonnya. Tibanya di sana, pengadu melihat isterinya dan lelaki tersebut berkunjung ke dalam sebuah pasaraya sambil berpegangan tangan seolah-olah mempunyai hubungan seperti pasangan suami isteri yang lain di antara pukul 6.40 petang hingga 7.45 petang. Pada pukul 8 malam, pengadu melihat kedua-dua individu tersebut berjalan memasuki ke dalam sebuah hotel murah yang berhampiran. Setelah menunggu hampir 45 minit dan kelibat mereka masih lagi belum keluar daripada hotel tersebut, pengadu telah membuat keputusan untuk bertanya kepada saksi dua, iaitu penjaga kaunter hotel yang sedang bertugas pada malam itu untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Oleh itu, pengadu yang merupakan saksi satu bagi kes ini, Muhammad Tashrik bin Karim, yang juga merupakan pensyarah bagi sebuah universiti awam, telah bertindak dengan membuat aduan melalui telefon pada pukul 9 malam di Pejabat Agama Islam Daerah Melaka Tengah. Di dalam aduan tersebut, pengadu juga memberitahu pegawai Penguatkuasaan Agama yang sedang bertugas mengenai aksi kemesraan melampau termasuk berpelukan dan berpegangan tangan yang dilakukan di tempat awam.
PPA Natasha menerima segala aduan tersebut beserta butiran-butiran yang lengkap dan ditandatangani oleh PPA Rabiatul. Berdasarkan kepada bukti-bukti yang telah dikumpul oleh PPA, ekoran dari aduan yang telah dibuat, suatu surat memohon kebenaran untuk menyiasat telah disusun. Oleh hal demikian, sejurus sahaja mendapat surat kebenaran tersebut, PPA yang bertugas bergegas pergi menuju ke hotel untuk melakukan aktiviti serbuan. Tibanya di hotel, serbuan terus dilakukan dan pihak penguasa agama mengambil masa kira-kira 30 minit untuk menunggu pintu dibuka oleh pasangan berkenaan. Pintu itu telah dibuka oleh seorang lelaki yang hanya memakai kemeja T dan bertuala, manakala pasangannya pula sedang bersembunyi di dalam bilik air. Mereka memberi alasan takut untuk membuka pintu disebabkan oleh bimbang perkara itu diketahui oleh isterinya, menyebabkan mereka mengambil masa yang lama untuk membuka pintu bilik berkenaan. Pihak penguasa agama mendapati maklumat yang diperolehi adalah benar. Seterusnya, pihak penguasa agama mengambil tindakan dan juga mengumpulkan segala maklumat ke atas 10 orang yang disyaki tersebut. Selain itu, di dalam kes ini juga terdapat 2 orang saksi yang memberi keterangan mereka, iaitu saksi 2 Aziz Johari bin Zainal Abidin yang merupakan penjaga kaunter hotel tersebut yang bertugas pada waktu kejadian turut melihat Siti Karina binti Abdul Karim mendaftar masuk ke hotel untuk 1 malam menggunakan kad kredit miliknya bersama seorang lelaki iaitu Aiman Nur Hisham bin Ahmad Iman yang disangka sebagai suaminya, sehingga persepsinya mula berubah apabila datang seorang lelaki yang mengaku sebagai suaminya dan ingin meminta maklumat tentang dirinya. Seterusnya, saksi 3 iaitu Hayati binti Nordin yang merupakan pembersih hotel yang turut bertugas pada waktu kejadian tersempak dengan mereka di hadapan lift. Saksi 3 pada waktu itu baru sahaja menyelesaikan tugasnya membersihkan bilik untuk mereka bermalam pada hari itu. Setelah serbuan telah dibuat, orang yang disyaki tersebut dibawa ke pejabat untuk dijalankan siasatan. Orang yang disyaki ditahan oleh PPA dan dituduh di bawah Seksyen 52 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 kerana melakukan kesalahan percubaan persetubuhan haram, dan jika disabitkan kesalahan, kedua-dua pihak boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya. Seterusnya, butiran siasatan yang diperlukan dalam penyiasatan ini, dan butiran ini merupakan borang maklumat keterangan saksi kepada pegawai penguatkuasa agama dan ianya merupakan borang 5. Nombor 2021-04001 bertarikh pada 19 Ogos 2021 jam 9 malam. Nama saksi yang pertama adalah Muhammad Tashrik bin Tarim, nombor kad pengenalan 8809147979 dan berumur 33 tahun. Pekerjaan beliau adalah seorang pensyarah beralamat nombor 1999 Jalan Seri Putera 2/4D, Bandar Seri Putera 43000, Bangi, Selangor. Tashrik telah menyatakan bahawa pada 19 Ogos 2021 jam 5 petang beliau melihat anak dan isterinya menaiki sebuah kereta yang dibawa oleh seorang lelaki kemudian menuju ke satu destinasi iaitu pusat membeli belah di negeri Melaka. Selepas beberapa jam di pusat membeli belah, Tashrik menyatakan bahawa anak dan isterinya yang sedang bersama seorang lelaki tersebut menuju pula ke sebuah hotel Metra Square. Tashrik mula rasa syak wasangka kerana tiada sebarang tanda-tanda yang mereka akan muncul keluar dari hotel itu. Kemudian Tashrik terus bertanya kepada petugas kaunter hotel dan mendapati mereka telah menempah bilik hotel tersebut selama 1 malam. Seterusnya, berdasarkan borang maklumat keterangan saksi yang kedua, nombor 2021-04002 bertarikh pada 19 Ogos 2021 jam 8 malam. Nama saksi yang kedua adalah Aziz Johari bin Zainal Abidin, nombor kad pengenalan 8806045757 dan berumur 33 tahun. Pekerjaan beliau adalah sebagai penjaga kaunter hotel beralamat nombor 83 Lok Hash Rumah Awam Bertamulu 76450 Bertamulu, Melaka. Aziz telah menyatakan bahawa pada malam itu dia nampak Siti Karina binti Abdul Karim bersama seorang bayi dan juga seorang lelaki dewasa. Aziz hanya syak bahawa lelaki tersebut adalah suaminya kerana Aziz melihat kepada kemesraan mereka. Aziz juga menyatakan bahawa mereka telah mendaftar bilik hotel selama 1 malam dan menggunakan kad debit atas nama Siti Karina binti Abdul Karim sebagai pembayaran. Kemudian Aziz turut berkata muncul lelaki lain yang mengaku sebagai suami Karina.
Borang 5 yang terakhir adalah berdasarkan keterangan saksi yang ketiga nombor 2021-04-003 bertarikh pada 19 Ogos 2021 jam 8.15 malam. Nama saksi yang ketiga adalah Hayati binti Nordin, nombor kad pengenalan 741019046767 dan berumur 47 tahun. Pekerjaan beliau adalah sebagai tukang pembersih hotel. Beralamat Lot 4991, Mukim Bukit Baru 75450 Air Keruh, Melaka. Hayati telah menyatakan bahawa dia ada terserempak dengan penghuni bilik hotel bernombor 615 dan melihat seorang lelaki serta seorang perempuan yang juga sedang menggendong seorang bayi. Sambil mereka berjalan, mereka sedang berpelukan mesra. Hayati berkata dia cuma fikir mereka adalah pasangan suami isteri. Seterusnya kita masuk kepada maklumat peribadi orang yang disyaki iaitu OYDS. OYDS yang pertama bernama Aiman Nur Hisham bin Ahmad Iman, nombor kad pengenalan 950505025555, nombor telefon 012-3344-555. Pekerjaan beliau adalah sebagai pembantu takbir. Alamat nombor 79/A, Jalan Tok Haji Kampung Cempedak 08330 Gurun, Kedah. Dan OYDS yang kedua bernama Siti Karina binti Abdul Karim, nombor kad pengenalan 920202102222, nombor telefon 012-345-6789. Pekerjaan beliau adalah sebagai guru tadika. Alamat Lot 12 Jalan Rambutan 5E, Taman Teratai Putih 40460 Shah Alam, Selangor. Seterusnya kita masuk kepada maklumat peribadi saksi. Saksi yang pertama bernama Muhammad Tashriq bin Tarim, nombor kad pengenalan 8809147979, nombor telefon 012-4455-666. Pekerjaan beliau adalah sebagai pensyarah. Alamat nombor 1999 Jalan Seri Putera 2/4D, Bandar Seri Putera 43000 Bangi, Selangor. Saksi yang kedua bernama Aziz Johari bin Zainal Abidin, nombor kad pengenalan 880106045757, nombor telefon 012-5566-777. Pekerjaan beliau sebagai penjaga kaunter hotel. Alamat nombor 83 Blok H, Rumah Awam Bertam Ulu 76450 Bertam Ulu, Melaka. Masuk kepada saksi yang terakhir iaitu saksi yang ketiga bernama Hayati binti Nordin, nombor kad pengenalan 741019046767, nombor telefon 012-6677-888. Pekerjaan beliau sebagai tukang pembersih hotel. Alamat Lot 4991, Mukim Bukit Baru 75450 Air Keruh, Melaka. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Natasha, pegawai dari Pejabat Perkasaan Agama Melaka. Kami terima aduan mengatakan bahawa ada pasangan bukan murim berdua ada dalam bilik ini. Ini orang geledah kami. Jadi kami mohon kerjasama dari pihak kamu berdua untuk memberi keterangan. Waalaikumsalam. Baiklah. Sila berikan maklumat diri masing-masing dengan menyatakan nama, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan pekerjaan. Nama saya Aiman Nur Hisham bin Ahmad Iman, nombor kad pengenalan 950505025555. Beralamat No 79 Palang A, Jalan Tok Haji, Kampung Cempedak 08330 Gurun, Kedah. Saya bekerja sebagai pembantu takbir di Bandaraya Melaka. Nama saya pula Siti Karina binti Abdul Karim. No kad pengenalan 920202102222. Beralamat Lot 12 Jalan Rambutan 5E, Taman Teratai Putih 40460 Shah Alam, Selangor. Saya bekerja sebagai guru tadika. Baiklah, kira-kira pada jam 6.30 petang, kamu berdua berada di mana?
Pada ketika itu, saya berada di hadapan rumah Puan Karina untuk mengambilnya dan anaknya pergi ke Melaka untuk merawat saudaranya yang sedang sakit. Puan Siti, adakah Encik Aiman berkata benar? Tidak, sebenarnya pada ketika itu kami sudah pun berada di Melaka. Apa yang kamu berdua lakukan pada ketika itu ya? Kami bersiar-siar, membeli belah dan membeli makanan di sebuah mall di Melaka. Okey, baiklah kalau begitu. Saya teruskan dengan soalan saya lagi. Apa tujuan kamu berdua berada di Hotel Metro Square ini? Pada mulanya kami berdua hanya mahu berjumpa, tetapi memandangkan pada ketika itu sudah lewat petang dan bayi lelaki Puan Karina yang berusia 6 bulan itu kurang sihat dan perlu berehat. Jadi kami mengambil keputusan untuk berehat satu malam di hotel ini. Izinkan saya bertanya kepada Puan Karina, mengapakah Puan tidak pergi ke Melaka dengan suami ya? Kenapa Puan harus meminta pertolongan daripada Encik Aiman? Sebenarnya, saya dan suami dalam proses penceraian. Saya sudah memberitahu dan meminta pertolongan suami untuk menghantar saya dan anak ke Melaka, tetapi dia hanya mengendahkan saya. Kebetulan pada ketika itu, Encik Aiman menawar untuk mengambil dan menghantar saya ke sana. Adakah kamu berdua yakin bahawa tujuan kamu ke hotel ini hanya untuk berehat dan ingin menjaga bayi yang kurang sihat? Kerana melalui aduan yang saya terima dari saksi-saksi, terdapat rakaman yang menunjukkan perbuatan mesra antara kamu berdua bermula dari pendaftaran hotel sehingga ke hadapan pintu bilik hotel yang bernombor 615. Setelah membuat pemeriksaan di sekitar bilik hotel ini, pihak kami menjumpai kotak kondom yang masih belum dibuka dan baju tidur wanita. Ya, benar. Kami mengaku memang kami menunjukkan perbuatan mesra dan membeli barang-barang tersebut, tetapi kami tidak melakukan apa-apa lagi. Adakah kamu berdua sedar bahawa perbuatan yang kamu lakukan ini adalah salah di sisi undang-undang? Dan jika disabitkan kesalahan, kamu berdua boleh didakwa di bawah Seksyen 52 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 di atas pertuduhan percubaan persetubuhan haram. Mana-mana orang yang melakukan percubaan persetubuhan haram ini adalah melakukan satu kesalahan dan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya. Baiklah, kami faham. Terima kasih atas kerjasama yang kamu berdua berikan. Kami minta agar kamu berdua mengikut kami ke pejabat untuk mengisi beberapa dokumentasi dan seterusnya ditahan reman. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum, Pegawai Penguatkuasa Agama Melaka di talian. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Waalaikumsalam Puan. Saya ingin membuat aduan mengenai isteri saya yang memasuki hotel bersama bukan mahramnya. Boleh Encik berikan maklumat diri Encik terlebih dahulu? Nama saya Muhammad Tashrik bin Tarim, nombor kad pengenalan 880109147979. Alamat rumah saya nombor 1999 Jalan Seri Putra 2/4D Bandar Seri Putra 43000 Bangi Selangor. Dan saya bekerja sebagai pensyarah. Oh, jadi Encik ini adalah suami kepada orang yang disyaki dua, iaitu Puan Siti Karina? Ya betul Puan, saya suami dia. Baiklah, boleh Encik ceritakan kepada saya apa yang berlaku? Okey, macam ni Puan. Pada jam 5 petang, saya datang ke rumah OYDS 2 untuk menziarahi bayi kandung kami. Walaupun kami dalam proses penceraian, tapi saya masih menunaikan tanggungjawab saya sebagai seorang bapa. Dan pada waktu itu, saya ternampak sebuah kereta Pro 2 Myvi berwarna putih bernombor plat WJM 4625 berhenti betul-betul di depan rumah OYDS 2. Jadi saya membentikan kereta jauh sedikit agar kehadiran saya tak disedari. Dan kemudiannya saya melihat OYDS 1 keluar dari kereta dan masuk ke dalam rumah OYDS 2. Dan pada jam 5.15 petang, mereka keluar dari rumah sambil menggalas beberapa beg pakaian dan mereka mula menuju bergerak ke destinasi mereka lah. Jadi saya mula merasa tak sedap hati dan saya pun mengekori mereka. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah dan OYDS berhenti di salah sebuah mall di Melaka. Kemudiannya pada jam 7.45 malam, mereka keluar dari mall tersebut dan saya terus mengekori mereka sehinggalah mereka berhenti di sebuah hotel yang bernama Hotel Metro Square tepat pada jam 8 malam.
Saya menunggu kira-kira dalam tempoh sejam, tapi tidak ada tanda-tanda mereka muncul keluar. Lalu saya pergi ke kaunter hotel dan bertanya. Hasil daripada maklumat yang saya perolehi daripada staf yang bertugas di hotel berkenaan, isteri saya dan lelaki berkenaan telah mendaftar masuk di sebuah bilik untuk 1 malam yang didaftarkan atas nama isteri saya. Apa yang membuatkan Encik tergerak hati untuk mengikuti kereta yang menaiki oleh isteri Encik walaupun perjalanan mengambil masa yang agak lama? Kebetulan sebelum berlaku proses penceraian kami ni, saya kerap melihat isteri saya menghubungi seseorang pada waktu lewat malam, dan juga isteri saya sering sibuk dengan telefon bimbitnya dan memberikan alasan bahawa ianya adalah berkaitan dengan isu keluarga dia lah. Baiklah, terima kasih Encik kerana membuat aduan kepada pihak kami dan bekerjasama dalam memberi maklumat mengenai kes ini. Baik Puan, saya harap sangat supaya pihak penguatkuasa agama mengambil tindakan sewajarnya lah terhadap mereka berdua. Baik Encik, insya-Allah kami akan cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan kes ini. Terima kasih ya Encik. Sama-sama Puan, terima kasih juga kerana sudi membantu saya. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Boleh saya tahu siapa yang bertugas pada jam 8 malam bertarikh pada 19 Ogos 2021? Waalaikumsalam. Ya Puan, saya yang bertugas. Kenapa ya Puan? Saya Natasha, pegawai penguatkuasa agama Melaka. Saya menghubungi kerana ingin meminta kerjasama dari pihak Encik untuk memberi sedikit keterangan. Bolehkah Encik perkenalkan diri? Kerana pihak saya ingin mendapatkan sedikit maklumat mengenai Encik. Okey, boleh. Nama saya Aziz Johari bin Zainal Abidin. Nombor kad pengenalan 880606045757. Alamat rumah di nombor 83 di Blok H, Rumah Awam 76450, Bertam Ulu, Melaka, dan bekerja sebagai penjaga kaunter di hotel ini Puan. Begini, pada sekitar jam 8 hingga 8.15 malam bertarikh pada 19 Ogos 2021, adakah Encik telah mendaftar masuk pelanggan yang bernama Aiman Nur Hisham bin Ahmad Iman ataupun Siti Karina binti Abdul Karim? Sekejap ya Puan, saya cek balik. Okey Puan, saya telah mendaftar masuk pelanggan yang bernama Siti Karina binti Abdul Karim pada pukul 8.10 malam Puan. Adakah kamu perasan dia bersama siapa pada ketika itu? Kalau tak silap saya, dia datang dengan seorang lelaki. Tapi saya ingatkan itu suami dia. Kemudian ada pula seseorang lelaki ni minta maklumat kat saya tentang Puan Siti Karina dan mengaku bahawa itu adalah isterinya. Apakah kaedah bayaran yang diguna pakai oleh mereka ya? Dekat resit ni dia tulis bayaran yang diterima oleh pihak kami adalah melalui kad bank atas nama Siti Karina binti Abdul Karim Puan. Boleh Encik tunjukkan resit berkenaan sebagai bahan pembuktian kepada kami? Boleh Puan. Oh ya, bolehkah Encik Aziz berikan maklumat pekerja-pekerja Encik sekali yang bertugas pada waktu malam tersebut? Okey, boleh Puan, tak ada masalah. Baiklah, terima kasih kerana sudi bekerjasama dengan kami. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Saya Natasha, pegawai penguatkuasa agama Melaka. Adakah ini Puan Hayati, tukang pembersih yang bertugas pada shift malam sekitar jam 8 hingga 9 malam bertarikh 19 Ogos 2021? Waalaikumsalam Puan, saya yang bertugas. Kenapa ya Puan? Begini, saya menghubungi Puan kerana saya ingin meminta kerjasama Puan untuk memberi sedikit keterangan. Boleh pihak saya ingin mendapatkan maklumat mengenai Puan terlebih dahulu? Nama saya Hayati binti Nordin, nombor kad pengenalan 741019046767. Alamat saya lot 4991 Mukim Bukit Baru 75450 Air Keruh Melaka. Saya bekerja sebagai pekerja pembersihan di hotel ni. Baiklah, pada malam tersebut ada tak Puan melihat atau mendengar apa-apa yang aneh di dalam bilik bernombor 615 di tingkat 2? Oh, bilik itu saya tak mendengar apa-apa. Cuma semasa saya sedang membuang sampah berhadapan bilik nombor 615, saya terserempak dengan penghuni bilik bernombor 615 itu
dan melihat seorang lelaki serta seorang perempuan yang sedang menggendong bayi sedang berpelukan mesra. Saya cuma fikirkan mereka tu suami isteri. Baiklah, ada apa-apa lagi yang pelik tak Puan sepanjang tempoh itu? Tidak, Puan. Baiklah, terima kasih kerana sudi memberi kerjasama untuk memberi keterangan kepada kami. Sama-sama, Puan. Pelan lokasi kejadian adalah beralamat Hotel Metra Square, Jalan PKK 1 dan Jalan PKK 2, Pusat Komersial Ayer Keroh 75450, Ayer Keroh, Melaka. Berikut adalah gambar-gambar berkaitan. Gambar pertama adalah gambar kereta OYDS 1 di hadapan rumah OYDS 2. Seterusnya, gambar OYDS 1 dan OYDS 2 bersiar-siar sekitar Ayer Keroh. Gambar ketiga adalah OYDS 1 dan OYDS 2 di dalam sebuah pusat membeli belah. Gambar yang keempat adalah kereta OYDS 1 di tempat letak kereta berdekatan hotel. Seterusnya, gambar kelima adalah OYDS 1 dan OYDS 2 di hadapan kaunter pendaftaran hotel. Gambar keenam, OYDS 1 dan OYDS 2 berjalan menuju ke bilik hotel sambil bermesraan. Gambar ketujuh adalah gambar kotak kondom yang belum digunakan dijumpai di dalam beg OYDS 2. Seterusnya, gambar pakaian seksi yang dijumpai di dalam bilik hotel. Gambar seterusnya adalah gambar resit bayaran makanan di sebuah restoran berhampiran. Gambar ke-10 adalah gambar resit membeli belah. Yang ke-11 adalah resit pembayaran hotel. Dan yang terakhir adalah gambar tangkap air perbualan OYDS 1 dan OYDS 2 seminggu sebelum hari kejadian. Seterusnya, butiran lain yang terdapat dalam siasatan ini termasuklah borang 4, iaitu borang waran geledah kepada Aiman Nur Hisham bin Ahmad Iman dan Siti Karina binti Abdul Karim bahawasanya maklumat bertulis telah dibentangkan mengenai perlakuan yang disyaki ke atas kesalahan percubaan persetubuhan haram di bawah Seksyen 52 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Melaka 1991. Maka waran ini adalah bertujuan untuk memberi kuasa dan mengkehendaki memasuki premis ini yang beralamat Hotel Metra Square, Jalan PKK 1 dan Jalan PKK 2, Pusat Komersial Ayer Keroh 75450, Ayer Keroh, Melaka. Butiran terakhir yang terdapat dalam siasatan ini adalah borang akuan penyitaan di atas nama Aiman Nur Hisham bin Ahmad Iman. Jantina adalah seorang lelaki, nombor kad pengenalan 950505025555 dan berumur 26 tahun. Alamat tempat kejadian ialah Hotel Metra Square, Jalan PKK 1 dan Jalan PKK 2, Pusat Komersial Ayer Keroh 75450, Ayer Keroh, Melaka. Alamat orang yang disyaki adalah nombor 79/A, Jalan Tok Haji, Kampung Cempedak 08330 Gurun, Kedah. Masa kejadian adalah 10.45 malam dan tarikh kejadian adalah pada 19 Ogos 2021. Pada menjalankan tugas kuasa-kuasa yang diberi adalah di bawah Enakmen Jenayah Syariah Negeri Melaka 1991, Seksyen 52 mengenai percubaan persetubuhan haram. Barang-barang yang disita adalah kondom, pakaian, beg, resit pembayaran membeli belah, resit pembayaran hotel dan resit pembayaran makanan. Pada jam 5 petang, OYDS 1 menjemput OYDS 2 di rumah OYDS 2 dan saksi 1 terlihat kereta OYDS 1 di hadapan rumah tersebut yang kebetulan ingin melawat anaknya yang tinggal bersama dengan OYDS 2. Kemudian saksi 1 berasa curiga lalu mengikuti OYDS 1 dan OYDS 2 sehingga tiba ke destinasi mereka iaitu di Melaka. Pada jam 6.30 petang, mereka tiba di Melaka dan OYDS 1 bersama OYDS 2 bersiap-siap membeli belah di sebuah pusat membeli belah dan membeli makanan di sebuah restoran. Seterusnya pada pukul 8 malam, OYDS 1 dan OYDS 2 menuju ke sebuah hotel dan mendaftar masuk dan saksi 2 sebagai penyambut tetamu hotel merekodkan pendaftaran. Saksi 3 mendakwa bahawa beliau telah terserempak dengan OYDS 1 dan OYDS 2 di laman hotel pada pukul 8 suku malam semasa menjalankan tugas sebagai pengemas hotel.
Kemudian pada pukul 8.45 malam, saksi 1 bertanya saksi 2 di kaunter pendaftaran hotel mengenai pendaftaran OYDS 1 dan OYDS 2, lalu membuat laporan ke Pejabat Agama Islam Daerah Melaka Tengah melalui talian hotline. Aduan telah diterima dan direkodkan oleh PPA pada pukul 9 malam. Selepas itu, pada jam 9.20 malam hingga 9.45 malam, PPA memohon kebenaran menyiasat dari Ketua Pegawai Kuasa Agama dan taklimat ringkas berkenaan operasi serbuan dibuat sebelum bergerak ke tempat kejadian. Pada jam 10 malam, PPA telah tiba di Hotel Metra Square dan mengambil keterangan di bahagian kaunter pendaftaran dan terus menuju ke bilik yang bernombor 615. Pihak PPA menunggu selama 30 minit sebelum pintu bilik dibuka pada pukul 10.40 malam dan sitaan dibuat. Semasa serbuan dijalankan, OYDS 2 didapati sedang bersembunyi di dalam bilik mandi. Kemudian OYDS 1 dan OYDS 2 dibawa ke pejabat dan ditahan riman pada pukul 11 malam. Pada keesokan harinya iaitu Jumaat 20 Ogos 2021, PPA mula membuat dokumentasi dan laporan pada pukul 10 pagi. Ini merupakan kertas cadangan pertuduhan bagi orang yang disyaki pertama. Pendakwa syar'i lawan Aiman Nur Hisham bin Ahmad Iman dan seorang yang lain bahawa kamu telah dituduh atas arahan Ketua Pendakwa Syar'i dan pertuduhan ke atas kamu adalah seperti berikut. Pertuduhan bahawa kamu Aiman Nur Hisham bin Ahmad Iman bernombor kad pengenalan 950500025555 beralamat nombor 79 Palang A, Jalan Tok Haji, Kampung Cempedak 08330 Kedah pada 19 Ogos 2021 iaitu lebih kurang 8 malam di Hotel Metra Square Jalan PKK 1 dan PKK 2 Pusat Komersial Ayer Keroh 75450 Ayer Keroh Melaka didapati bersama seorang perempuan yang tiada pertalian dengan kamu iaitu Siti Karina binti Abdul Karim bernombor kad pengenalan 9202102222 telah berdua-duaan di dalam sebuah bilik nombor 615 dalam keadaan mencurigakan dan jelas telah melanggar hukum syarak. Dengan itu, kamu dan seorang yang lain dituduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 52 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 iaitu kesalahan percubaan persetubuhan haram dan sekiranya disabitkan, kedua-dua pihak boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya bertarikh 20 Ogos 2021. Ini pula merupakan cadangan kertas pertuduhan bagi orang yang disyaki kedua. Pendakwa syar'i lawan Siti Karina binti Abdul Karim dan seorang yang lain bahawa kamu telah dituduh atas arahan Ketua Pendakwa Syar'i dan pertuduhan ke atas kamu adalah seperti berikut. Pertuduhan bahawa kamu Siti Karina binti Abdul Karim bernombor kad pengenalan 9202102222 beralamat Lot 12 Jalan Rambutan 5E Taman Teratai Putih 40460 Shah Alam Selangor pada 19 Ogos 2021 iaitu lebih kurang 8 malam di Hotel Metra Square Jalan PKK 1 dan PKK 2 Pusat Komersial Ayer Keroh 75450 Ayer Keroh Melaka didapati bersama seorang lelaki yang tiada pertalian dengan kamu iaitu Aiman Nur Hisham bin Ahmad Iman bernombor kad pengenalan 950500025555 telah berdua-duaan di dalam sebuah bilik bernombor 615 dalam keadaan mencurigakan dan jelas telah melanggar hukum syarak. Dengan itu, kamu dan seorang yang lain dituduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 52 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 iaitu kesalahan percubaan persetubuhan haram dan sekiranya disabitkan, kedua-dua pihak boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya bertarikh 20 Ogos 2021 di bawah kuasa Ketua Pendakwa Syar'i. Kesalahan bagi kes ini
telah diperuntukkan di bawah Seksyen 52 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 iaitu kesalahan percubaan persetubuhan haram. Seksyen ini telah memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang melakukan percubaan persetubuhan haram adalah melakukan satu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya. Oleh yang demikian, kesalahan yang telah dilakukan oleh OYDS adalah jatuh di bawah Seksyen 52 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 atas kesalahan percubaan persetubuhan haram. Sekiranya telah disabitkan kesalahan, maka OYDS akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya. Oleh itu, Mahkamah Tinggi Syariah berbidang kuasa terhadap kes ini. Seterusnya kita pergi kepada contoh kes terdahulu iaitu kes Pendakwah Syar'i Terengganu lawan Muhammad Sami'un bin Hadi sebagai OKT iaitu orang kena tuduh. Pada jam 4.35 petang bertarikh pada 28 Januari 2011, Pegawai Penguatkuasa Agama Daerah Besut membuat satu tinjauan dan rondaan di sekitar kawasan Pantai Lenting yang terdapat di Besut, Terengganu. Telah didapati terdapat satu pasangan lelaki dan perempuan dalam sebuah kereta Perodor Aviva berwarna putih bernombor plat DBQ 2399 dalam keadaan yang agak mencurigakan. Pengadu iaitu pegawai tadi bertindak mengetuk pintu dan membuka pintu sebelah kiri, manakala rakan pegawai yang lain ke sebelah pintu kanan. Setelah pintu dibuka, pengadu mendapati ada seorang lelaki dan seorang perempuan yang sedang berada di kursi penumpang belakang. Dengan keadaan lelaki tersebut baru bangun dari badan perempuan. Lelaki memakai baju t-shirt dan berseluar jeans, manakala perempuan memakai baju t-shirt dan berseluar jeans tanpa memakai tudung. Kelihatan baju perempuan tersebut terangkat sedikit dan seluarnya terlondeh sedikit dan ternampak zip agak terbuka sedikit. Bertarikh pada 10 Mei 2011, OKT itu orang kena tuduh menghadir ke mahkamah. Pertuduhan telah dibaca oleh pembantu hakim dan OKT boleh dikenakan hukuman pertuduhan di bawah Seksyen 29 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu 2001 dan OKT akan dijatuhkan hukuman dengan denda sebanyak RM2,700 Malaysia dan 1 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda dan hukuman berkat kasih serta-merta. Tertuduh adalah dijatuhkan di bawah kesalahan elemen persediaan untuk melakukan persetubuhan. Kesimpulan, secara keseluruhannya Negeri Melaka, penguatkuasaan kesalahan jenayah syariah dikuatkuasakan berdasarkan peruntukan yang telah digubal iaitu peruntukan di bawah Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991. Dengan ini, Aimanul Hisham bin Ahmad Iman sebagai orang yang disyaki pertama dan Siti Karina binti Abdul Karim sebagai orang yang disyaki kedua adalah disabitkan ke atas kesalahan percubaan persetubuhan haram menurut Seksyen 52 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 dan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, berdasarkan kes ini, OYDS 1 dan OYDS 2 akan dibicarakan di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka. Usaha-usaha untuk memartabatkan undang-undang jenayah syariah melalui tindakan penguatkuasaan perlu dipertingkatkan supaya dapat meningkatkan lagi kualiti pentadbiran dan pengurusan sistem berkaitan penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah, khususnya penguatkuasaan dalam Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 agar setiap tindakan penguatkuasaan dijalankan secara profesional dan berhemah. Sekian, terima kasih.